Kita tengok masalah yang pertama tadi. Masalah yang pertama saat ni, apa dia cuba ulangi saat ni? Sejauh manakah katanya? Sejauh manakah amalan yang Nabi dapat cukup. Ini satu hebat. Perkara tak ada apa, perkara biasa ya, tapi nasbah dengan orang awal dia jadi ibu. Sebab tu dia haramkan atas orang ya, kalau betul-betul pandai, jangan kita mengeluarkan perkataan yang menjadi syubhat dan fitnah. Kalau keluar juga mesti tanggungjawab kena menerang, jadi terang kepada orang awam. Sebab itulah wajib atas kita pandai kena ra'i orang awam lebih utama. Kalau kita jadi imam solat, kita tahu orang awam di belakang kita ni beratus-ratus, apalagi hari Jumaat beribu. Kita mesti ra'i dah kalau kita pandai sungguh. Masalah kita mazhab Hanafi, tapi kita disuruh jadi imam, tak ada banyak. Jadi imam, kita tahu mazhab Syafi'i macam mana. Kena baca bismillah, kena baca Fatihah. Kita kena ra'i walaupun kita mazhab lain. Barulah orang lain ikut berpanjangan. Kita nak buat turut kita itu, nanti orang belakang ni tak tahu usak habis. Berlaku baru ni hari Jumaat. Seorang imam dia, bila dia baru balik ni, orang tolak dia lah jadi imam. Orang mengaji pula ni, alim pula ni. Bila jadi imam Jumaat, Allah Akbar, pakai tak bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gagal makmum dia belakang. Ada semai semula. Ni apa yang kata tak pandai ra'i orang ni. Jangan. Kalau kita nak sungguh, bila kita nak di depan, mesti kita kena ra'i. Contohnya tengok, bila kita dilatih satu jawatan, belum kita memegang jawatan, ikut kita aja. Tapi dah kita memegang jawatan, semua rakyat kita, bukan? Walaupun yang ni kurang setuju ni kita, apabila kita dilatih, iyalah. Bila kita dilatih di imam, semua ni panggil anak makmum kita, kena rakyat semua. Yang tak sembahyang pun makmum kita juga. Yang tak puasa pun makmum kita juga. Tapi kalau dulu belum pada kita jadi sesuatu jawatan, tak saya nak ra'i pun kepada yang nu. Kerana kita bawa diri kita ya. Tapi bila kita dilatih, kita bertanggungjawab. Yang tak semaya pun makmum kita, yang nu makmum kita. Maka ada cara kita untuk dengan yang tak semaya macam mana, yang ni macam mana. Bila kita tanggungjawab. Begitu bila kita jadi imam salat, mesti kita kena ra'i di belakang kita. Sebab tu iza amma ahadukum falyukhaffif. Apabila jadi imam seorang kamu, naklah meringankan. Sebab kerana di belakang kamu ada orang yang dhaif. Ada orang yang bermasyhur dengan kerja. Tengok orang masyhur dengan kerja. Duk semayang. Dalam semayang tapi tengok jam. Tak main baca surah panjang. Jaga 5 minit rokok. Tak rokok. Semayang dia main tengok jam ni apa dah. Kerana mak imam tak pandai ra'i. Kawan ada kerja. Ni apa yang kata kena tahu bila kita nak duduk depan ni macam tu. Demikianlah. Apabila begitu, harilah masalah. Jadi di hari ni tu baik kelimahnya dengan cara apa? Nabi tak buat. Hak itulah dengannya. Nabi tak buat. Nabi tak buat. Walha kalau kita nak ikut apa? Nak ikut hadis. Nak ikut Quran, hadis. As-sunnah katakan. Klik pada awal tadi. Sebut tadi. Taraktu fikum amrain. Klik pada tadi. Telah aku tinggal pada kamu 2 perkara. Lan tadillu. Tengok, dia jamin. Nabi SAW dia beri jaminan mana? Dia kata, taraktu fikum amrain. Aku telah tinggal pada kamu. Telah tinggal. Walau dia tak mati lagi masa tu. Tapi dia kata dah, aku telah tinggal. Jadi Nabi kata, bila aku mati sikit lagi, apabila aku wafat, aku tinggal pada kamu 2 perkara. 2 perkara ini yang lan tadillu, ya tak akan sesat kamu. Bukan main balarah dia kata lan tadillu. Dia tak kata la tadilluna. Kalau la ni mutlaqil nafyi. Manakala lan harfun nafyin wa nasbin wa istiqbal. Wastiqbal mana? Tak akan sesat. Sampai bila pun kamu tak akan sesat. Kalau kamu umur panjang pun tak akan sesat. 2 perkara yang aku tinggal ini, ma tamassaktum bihima, selama kait panggil ma masdariyah zarfiyah, selama kamu berpegang dengan keduanya. Tengok,
Tu balarah hadis kita mengaji satu-satu. Tengok dia jamin umat dia. Dia nak mati pun, muka dia manusia, dia kena mati. Bila dia mati, tak apalah dia mati. Badan dia mati, katakanlah mati. Tapi sebenarnya mengaji pula bab hidup dia tu, mengaji semula bab lain pula. Katakanlah dia mati, manusia mati. Bila mati pun, dia ada peninggalan. Seperti ayah kita usul sakit. Tapi dia berasa terjamin anak cucunya kerana dia tu ada harta. Kalau dia mati pun, ini peninggalan dia. Simpan di bank banyak ni dah harta dia buat untuk anak-anaknya. Kalau dia mati pun dia berasa terjamin apa dia anak cucu dia dalam kehidupan. Sebab dia tinggal harta. Begitu Nabi SAW bila dia meninggal pun dia ada peninggalan dia dua perkara. Dua perkara ni tak akan sesat kamu sampai bila pun selama kamu berpegang dengan keduanya. Apa keduanya? Mari dia tafsir di belakang. Kitabillah pada amrain tadi. yakni Al-Quran, kitab Allah, wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sunnah, jalanan yang ditinggal oleh dia. Jalanan yang ditinggal oleh dia. Itu mana sunnah. Pak kita pergi pakai sunnah, hak dia buat. Ni. Dia rayak ke orang awal keliru. Kalau tak menerai lepas dah tu pula lah. Sunnah ay tariqah pada lurah. Jalanan. Lepas tu bila dia mengaji dah lepas apa dia istilah pula. Ulama memberi definisi pula. Tengok dia. Betul ulama ni setiap bidang dia jaga. Bila sebut sunnah, as-sunnah lughatan hiya at-tariqah. Jalan. Macam jalan nak sekolah jalan ni. Kena yutung di sana, kena. Cuba kita tak tahu jalan. Tak boleh ni macam kita nak madu sini. Tak boleh. Tak tahu jalan ni ke mana, yang ni ke mana, nak main masjid, nak ke mana. Dapat sana. Yutung mai kau yang masuk lorot, masuk jalan belakang, jalan depan. Tu orang tahu jalan ni boleh lagi. Dia boleh bawa orang lain pula. Jadi bila tak tahu jalan mana? Maka yang tahu jalan tu ulama. Tu warasatul anbiya tu. Mereka inilah memberikan definisi pula as-sunnah pada istilah muhaddisin. Ya istilah lain pula, istilah fuqaha. Macam-macam pula tu. Istilah muhaddisin ma usira. Barang. Usira ay nukila ruya. Barang yang diriwayatkan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa barang yang diriwayat? Qaulan, tabi dia panggil. Muhawwar daripada naib ain. Barang yang diriwayatkan. Apa barang? Sebuah perkataan dia. Au fi'lan, atau perbuatan dia. Au taqriran, ataupun pengakuan dia. Itu dia panggil sunnah. Perbuatan dia, perkataan dia, atau perbuatan dia, atau pengakuan dia. Berarti ada definisi dia, ditakrif dia. Jadi bukanlah semestinya hak dia buat semua. Sebab perkataan dia, terkadang dia suruh, dia tak ada buat, dia suruh. Terkadang dia diam, dia tak pernah buat apa, dia diam. Orang dah buat di isi dia tak buat, dia diam je. Itu dia panggil sunnah. Terkadang dia suruh, dan terkadang dia buat beberapa kali, lepas tu berhenti. Ada dia muazabah, dia buat berpanjangan. Tapi dia nyata pula kata bukan wajib. Tu semua tu ulama mari orang. Baik. Kita faham makna sunnah. Tu sunnah pada istilah. Barang yang diriwayatkan. Faham pula kelimah tu. Ma usira ay nukila ruya. Diriwayat. Apa dia barang? Perkataan dia, perbuatan dia dan pengakuan dia. Kita balik mari kepada bila kata perkataan dia yang diriwayat. Bila kata perkataan, kalau mengaji bab sifat tadi, sifat perkataan dia takluk bagi apa perkataan? Suaranya sakut pak dengan apa? Perkataannya sakut dengan sifat apa? Ni macam ni kita dak berani perkataan saya lah ni nak. Apabila perkataan saya pergi ke demo tu dapat nak faham tu dengan hati tu. Nak boleh ke faham tu dia masuk ke mana?
Masuk ke telinga ni. Maka ni panggil kalau telinga ada saja. Tak ada sifat samak pendengar. Mana nak boleh dengar? Ada hanya daun telinga aja. Ni uzun, panggil uzun. Daun telinga. Tengok. La'bul banat, anak kan main kanak-kanak tu. Ada daun telinga. Tapi tak ada sifat samak, tak boleh dengar. Jadi apabila perkataan dia bersakut dengan pendengaran, maka yang mendengar siapa? Sahabat. Pak, orang kamu dia mana dengar? Tu. Hai malak sesupa tu ngaji usul, pai cara usul. Ngaji hadis, pai cara hadis malak. Barang nak mengaji sunnah-sunnah tu apa? Barang. Apa barang? Ma usira anin nabi. Barang yang diriwayat, dinakal, disalin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Dan perkataan dia. Bila perkataan tertakluk dengan sifat sama. Sakut dengan pendengar. Bila sakut dengan pendengar, orang ke dia dengar kok. Dia sahabat lah dengar. Orang tu lah dia riwayat betul. Marwiyah, rawi yang riwayat tu sahabat lah riwayat. Kau orang tak dengar ni. Hak yang ni pula terima pada sini, riwayat pula kepada orang kemudian tu. Siapa tu? Hak kita duk kutip lah hadis, duk kutip di mana ni? Dia kutip dia sahabat dia. Tak juga. Rawahul Bukhari. Tak juga riwayat. Hak riwayat mana dia tulis dia kitab. Manakala perbuatan, barang yang dinakal daripada Nabi SAW, perkataan dan perbuatan. Perbuatan sakut dengan lihat. Sahabat juga lihat dia buat. Au takriran, ataupun pengakuan dia panggil. Akuan ni mana? Sahabat buat. Dia tak ada buat. Tapi berita tu sampai kepada dia. Ataupun dia tengok buat sahabat dia buat. Diam. Dia panggil takrir. Itu juga panggil as-sunnah. Sudah pada situ. Ataupun sahabat dia bercakap. Dia dengar. Dia diam. Tak kata apa. Itu juga dia panggil sunnah. Itu pada istilah hadis. Baik. Sudah pada itu main perhati perkataan dan perbuatan. Katakanlah dia tidak buat. Tapi dia ada perintah. Dia ada suruh. Maka juga dia panggil masuk dari sunnah. Contoh, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pada satu kali dia duduk dengan sahabat dia. Dia kata, tanya kamu akan aku apa yang kamu nak tanya, aku nak jawab dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Tanya kamu nak tanya apa? Kata seorang, saya nak tanya apakah hukum ketika kita berada dalam ihram haji, umpamanya haji umrah dalam ihram. Haruskah kita membunuhkan zambur? Zambur, sini panggil apa? Kita sana panggil tebuan. Tebuan juga? Tebuan. Nah, pasal pakah dah. Itu dia. Apakah hukumnya kita dalam ihram tu membunuhkan suatu binatang yang bisa tadi? Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, qala Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nak jawab dengan ayat ni. Nak jawab ayat ada. Dia tanya masalah bunuh tu buat. Tak kata qala Allah ta'ala. Walah mana lah ayat Quran kecek tu buat. Ni orang pandai. Kita malah cari balik habis baca duk mana. Qala Allah ta'ala wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kok mana ni nak pergi? Kita tak tahu tu. Allah berfirman, wa ma ataakumur rasulu fakhudhu. Dan apa-apa barang yang mendatangkan oleh Rasul, fakhudhu, maka ambil kamu akannya. Mari tempat tafsirnya, apa ma'atan mendatang oleh Rasul, mendatang dia tu secara perbuatan dia tunjuk dan secara suruhan dia, walaupun dia tak biasa buat. Cara dia suruh. Masalah wa ma'atakumur rasul fakhuzuh, mu ambil. Walaupun ayat tu kalau mengaji di segi asbabun nuzul, turun ayat tu mengenai dengan harta paid. Perang Bani Nadir dihalau keluar daripada Madinah.
Yahudi Bani Nadir dia keluar pada Madinah. Kama dia peninggalan harta dia dijadikan harta paid. Wa ma afa Allahu ala ahli. Asas itu. Pamari di bawah ni wa ma atakumur rasul fakhudhu. Kenapa? Apabila Bani Nadir sudah hijrah tinggal Madinah, segala kebun, segala apa yang ditinggal jadi paid. Bila jadi paid, puak-puak sahabat mari dakwah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya baik, supaya bahagi sebagaimana baginya ghanimah. Tak kala tu Allah menyatakan ma apa Allahu ala rasulihi falillahi walir rasuli walizil qurba wal yatama wal masakin. Makna kata ini bukan ghanimah, tak sepuh hak perang Badar dulu. Makna ghanimah. Hak ni bukan ghanimah. Sahabat tak ada dengan perang, tak ada dengan apa. Iaitu jadi paid. Bila paid jadi hak Rasul. Ikut Rasul lah dia nak bagi turut perintah Allah macam mana. Jadi mu nak dakwah tak boleh. Sudah bercakap harta paid, maka dia mari dengan ayat wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa-apa barang yang mendatangkan kamu oleh Rasul, maka ambillah. Mu ambillah. Ambil apa? Kalau hak dia buat bukan khususiah bagi dia, mu ambillah, tirulah buatan dia. Bila tidak ada larangan. Apa hak dia suruh, mu terimalah. Sama ada betul wajib ke sunat ke semula. Tu wa ma atakumur rasul fakhudhu. Lepas tu, dia mari hadis. Saya ni jawab ayat dulu. Lepas tu, dia mari hadis. Hadis diceritakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang guru dia. Mari pada Hasanah sampai kepada sahabat. Apa dia? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apa nama ni? Siapa kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apa nama ni? Siapa kepada seorang sahabat menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Iqtadu bil lazaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar." Kamu ikutlah dengan dua orang selepasku, yaitu Abi Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Tu Rasul hadis. Lepas tu dia diceritakan kepada aku bahawa Sayyidina Umar telah menghukumkan harus bunuh Zambur. Pakut mana jalan baik ni? Tengok. Nak tanya masalah kita dalam ihram, boleh ke tak bunuh buat dan juga binatang-binatang yang bisa tu. Mempunyai bisa, mempunyai racun dan sebagainya. Dia nak jawab situ kalau sepatutnya harus. Sudahlah jawab tu. Tapi tak qala Allah Ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqtadu bil lazaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Diceritakan kepada aku bahawa Umar telah menghukumkan dengan harus bunuh tu buat. Tengoknya ambil mari nyata. Pada tempat nak sana. Allah kata apa hak Rasul perintah mu ambillah. Maka Rasul perintah apa? Mu ikutlah dua orang lepas padaku, Abi Bakar dan Umar. Tak Rasul perintah kata suruh tu. Tiba-tiba Umar kata, Umar petua dia hukum masa dianya boleh bunuh tu buat. Tak ada apa dah lah, walaupun Nabi ada bunuh dia tu buat. Ni Umar bunuh. Umar petua kata boleh. Pak Umar petua ni hak Umar, anu Rasulullah suruh ikut dia. Pak Rasulullah suruh ikut dia. Nak Allah Taala suruh no, bila apa Rasul suruh, mu turutlah dia. Ni. Pak kita dah bawa, pak Nabi tak buat, tu panggil sepit supaya duduk ke dalam tali air. Bukan duduk dalam laut dah. Laut dia luah. Sampai ilmu dia luah. Kan jadi geger, terganggu kijat. Tapi dah kita nak semuanya boleh. Itu masalah dia, faham tak? Itu dia. Itu masalah wa ma atakumur rasul fakhudhu. Tu dia dah. Kalau itu apabila ulama istinbat mari. Ya dah tu. Bila ulama istinbat mari, bila ijma' apa, semua tu masih ada. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Famai pula alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Masuk bila dia suruh tu, dia perintah dah. Pada kata ingat sikit lagi lepas dah aku mati, sikit lagi tak akan bertemu perselisihan yang banyak. May ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Lalu sahabat tanya, "Pak macam mana kalau kami umur panjang sampai ke situ ya Rasulullah?"
Alaikum bisunnati, lazim atas kamu berpegang dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kamu berpegang dengan jalanan khulafa' aku supaya dapat petunjuk. Sampai tak ada syak lagi solat abah di jemaah masuk waktu bal. Padahal zaman Nabi ada suruh ni. Zaman Nabi, iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Iza nudiya, ai iza uzina, apabila dia azan. Mana azan mana zaman Nabi? Azan ketika dia tubik naik mimbar. Bila masuk waktu dia takhir. Zuhur hari Jumaat dia takhir. Takhir. Pasal supaya orang datang siapa mai ramai, dia keluar pada rumah dia, mari naik assalamualaikum, naik mimbar. Dia naik takbir paling assalamualaikum warahmatullahi duduk. Duduk tu muazzin azan tu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Tu azan satu sudah ketebah qamat. Dua tu ialah azan dengan qamat. Masa Abu Bakar tak ada lagi. Duk pakai masa tu. Masa Umar 10 tahun lebih, berarti 12 tahun masa Umar Abu Bakar jadi khalifah, tak ada lagi azan pertama tu. Manakala masa Sayyidina Osman jadi khalifah ke yang ketiga, bila kau ramai ni, kau ramai orang ni, tambah. Bila masuk waktu zuhur, Osman perintah suruh azan. Jadi mula sekat siapa tu? Osman. Kalau tilik pada lurah, tak kepanggil bid'ah. Takkan Nabi tak ada suruh hari tu? Suruh azan, Nabi tak ada suruh azan, tak ada hadis suruh azan ketika masuk waktu. Tapi yang mengadakan siapa dia? Masa Sayyidina Osman. Tak ke panggil bid'ah, pada lurah bid'ah, tapi tak ke masalah surah wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu. Apa hak Rasul mendatang kamu ambillah. Mata hak Rasul suruh alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Masuk hak semua buat ni. Ya, tu panggil cara dia. Sampai tu orang tua kita dia pandai tak ada apa. Bila kita mengaji bahasa ni, tu bid'ah, hak ni kharafat. Gagah. Tu, cuba menerai malam. Menerai malam. Kena dah orang tua kita buat. Ada tak kena dah muka dia buat kapan? Tak itu kan? Itu yang masalahnya. Itulah. Sebab tak ada syak lagi. Kita dah buat agak apa kata. Apa yang kata? Nabi tak buat, kita hidup buat. Apa orang tanya sejauh mana? Sejauh mana? Jauh lagi tak tahu jauh. Dah tahu ya dekat lah. Apa artinya wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Kami lebih dekat daripada kamu, tapi kamu tak faham. Allah Taala kata dia lebih dekat pada kita. Itulah ilmu dia luas. Tapi kalau bagi yang faham, tak ada jadi keliru. Nak keliru, wajib menghilangkan keliru. Jangan mengada keliruan, jangan. Itu haram. Mengelirukan ada. Siapa jadi melanggar. Tengok bila tu kereta ramai jangan sudah buat dia. Nak sini kena pergi U-turn dan nak mari di sini. Kenapa tak sini selalu? Zaman dulu nak masuk masjid dah selalu kan? Ni dah tak boleh. Kadang-kadang sekatnya selita minyak. Itu. Ada zaman sekarang yang dah ramai ni. Dia kena buat macam tu. Selamat. Paling. Tak ada mau kena pula. Dekat nak boleh kuasa semaya. U-turn tu. Lagi bandar besar, lagi jauh. Bila kita silap lorong, sudah nak ambil jalan semula tu kena pusing. Tak itu? Kalau kapal terbang, lagi teruk. Nak turun pada dekat, nak turun dah. Tak boleh. Masuk semula pusing. Parak pula pusing tu nak boleh keturun tu. Tu nak ayat zaman. Begitulah ulama-ulama, dia sebagai warasatul anbiya. Dia hurai. Hak Nabi tidak buat, ambil dengan jalan istimbat. Kan yang ada Quran ada hadis peninggalan dia. Kena orang pakai pesaka lah boleh ambil, tak pakai pesaka tak ada hak. Tak ada hak. Ni hak tak ada hak pesaka kita curi ambil. Tu ada selera tu. Ulama warasatul anbiya. Sampai mereka dia hurai tu bagus, dia hurai. Ulama Mu'tabarah dia hurai bagus. Mazhab Hanafi dia hurai hadis yang sama, dia hurai. Turut kaedah dia buat. Ni hurai dalam hadis yang sama. Jadi kita dengar, masuk dalam kaedah.
Tu dia. Tapi kena bukan waris ni dak curi ni. Tak halal tu kan. Ingat malam. Itu isyarat dalam hadis tu bukan main tu. Al ulama warasatul anbiya. Ya Allah Taala puji, innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Hanya innama. Takut akan Allah tu daripada hamba-hamba Allah ulama. Sebab tu dia bina tak takut tu dia hurai dengan ikhlas dia tu. Nak apabila nak jatuh dalam lembah kesesatan dia jaga. Napa nak meniti juga dia jaga. Tu ulama fiqh dia jaga dari segi syariat zahir, ulama usuluddin dia jaga dari segi akidah. Bila nak timbul syubhat dia bangun pertahankan. Dia tuliskan dah supaya selamat kita sebagai orang awam khususnya. Selamat dalam perjalanan kita. Begitulah undang-undang keselamatan selalu ada kan. Undang jalan raya ada buat. Berlaku sini sangat banyak sangat berlaku. Buat ukar masalah. Sini berlaku banyak sangat terjadi kemalangan ni. Nak ukar macam mana? Tengok kan. Tu semua tu kalau kita tengok iyalah tu. Tu orang bijak dari segi cara keselamatan jalan raya dia buat dia fikiran. Bagaimana selamat kena kona di sana. Masuk sini kena masuk kona. Masuk kona. Dia dah ulama macam tu. Fiqh cara fiqh. Bila timbul perselisihan dia ukar macam mana. Jangan kita nak mengadakan perselisihan. Jangan. Kita tak boleh kita nak menimbulkan masalah. Hanya kita kena ukar masalah. Fa aslihu baina akhawaykum. Itulah di antara masalah yang dibentangkan